المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعله حزنا سهلا إذا شئت به سهلا. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في سمعنا نورا، في بصرنا نورا، في لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai terjemahan terjemahan kita Idahul Maqsud pada membicarakan wahdatul wujud pada muka surat 11 1 2 3 4 5 6 7 baris daripada bawah. Betul. Ujung Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah Tuan Pengarang ini kitab Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi yang telah diterjemahkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Umar Zudi. Dan keadaan tujuan dengan wujud itu ialah barang yang dengan dialah, dengan wujud itu, tiap-tiap benda yang mawjud itu ada. Ulang sekali lagi. Jadi yang dimaksudkan dengan wujud, kita dah bincangkan sebelum ini, wujud, perbahasan wujud antara Asy'ariyah dan juga ahli muhaqqiqin, berlakunya silap faham di mana. Kerana bila sebut saja dalam ilmu kalam mengisbatkan dua kewujudan, wujudnya khaliq, wujudnya qadim, wujudnya hadis. Tapi bicarakan perbincangan kita tentang wujud bukan kita membicarakan tentang wujud itu, bukan wujud yang dibagi kepada dua, tidak. Dan kata pengarang sini, keadaan tujuan dengan wujud itu. Apa maksud wujud yang dibahaskan di sini? Ialah barang yang sesuatu dengan barang tersebut, dengan sesuatu tersebut, tiap-tiap benda yang mawujud itu, segala mawujudat, segala asya', segala alam, ada pada yang qadim dan yang hadis. Jadi yang dimaksudkan dengan wujud tersebut, maka adanya wujud qadim, adanya wujud hadis pada wujud yang satu. Itu secara umum. Tolak. Apa ni? Macam tu tak ada rakaman nanti. Apa? Dan yang hadis lebih hampir kepada tahqiq, inilah wujud yang mereka maksudkan. Baiklah, apa benda dia kata di sini? Saya selalu bincangkan sebelum ini mengenai apa dia? Mengenai wujud itu ialah saya. Tengok. Tak boleh dia. Dah. Saya ambilkan kitab apa dia? Kitab Imam Jurjani. Imam Jurjani membicarakan tentang maratibul wujud, bicarakan tentang martabat wujud. Jadinya dia kata bila membicarakan tentang martabat kewujudan, mereka memberikan permisalan dengan perkara-perkara yang bangsa cahaya, bangsa nuraniyah. Lalu golongan sufi ini, golongan wahdatul wujud ini mengatakan perkara-perkara yang bangsa nuraniyah ini, pada pencahayaannya, pada kecahayaannya ada 3 martabat. Jadi ada 3 kategori pencahayaan. Pertamanya, martabat pertama, iaitulah cahaya sesuatu yang diambil daripada sesuatu yang lain. Seperti apa dia? Seperti ni,
wajah bumi, artinya bentuk bumi ataupun dataran bumi ini. Jadi dataran bumi dia bercahaya dengan sebab apa? Pancaran sinaran matahari ketika bertemu, ketika berbetulan matahari dengan bumi tersebut, maka teranglah bumi itu. Jadi pada ketika terangnya bumi, matahari matahari kemudian berhadapan dengan bumi, lalu bumi itu terang. Jadi cahaya yang bangsa ini kategori Nasrun. Jadi pertamanya apa dia? Pertama sekali wajah bentuk bumi ataupun dataran bumi. Yang keduanya cahaya yang ada pada muka bumi tersebut. Dan yang ketiganya cahaya yang berhadapan ataupun syiah, pencahayaan sampai tadi ada 3 perkara. Muka bumi, cahaya yang ada pada muka bumi dan juga penghadapan tadi. Berhadap tadi ada 3 perkara. Jadi kata di sini 3 perkara ini semuanya tidak keliru bahawasanya ia 3 perkara yang berbeza. Muka bumi lain, cahaya atas muka bumi itu lain, cahaya yang sampai ke dia tadi merupakan perkara yang lain. Jadinya kalau begitu muka bumi ni kalau tak ada cahaya, perkara yang mungkin berlaku. Dan memang realiti berlaku dalam tak ada cahaya. Okey. Ini martabat pertama. Cahaya yang diambil daripada yang lain. Martabat yang kedua, kategori yang kedua, iaitulah cahaya yang melazimkan bagi dirinya. Cahaya yang lazim dengan kerana dirinya. Seperti apa dia? Seperti matahari. Ala taqdiri an yakuna zatuha muqtajatan wa mustalzimatun lin-nuri. Seperti apa dia? Seperti matahari, maka pada ketika ini yang mana matahari ini mesti melazimkan bercahaya. Jadi matahari lain, cahaya dia lain. Jadi antara matahari dengan cahaya itu ialah berlazim-laziman. Ini cahaya kategori yang kedua. Jadi kategori ini ada 2 perkara lah. Pertamanya jiran matahari, yang keduanya cahayanya. Jadi antara cahaya dan juga matahari ini perkara yang apa dia? Berbeza. Tapi dalam masa yang sama dia tidak dapat berpisah. Baiklah. Kategori yang ketiga pula atau martabat yang ketiga pula, ayakuna nuruhu bizatihi la binurin zaidin ala zatihi. Yang kategori cahaya yang ketiga ini ialah suatu cahaya yang mana cahaya itu dengan diri dia. Kalau matahari tadi, matahari cahaya cahaya. Tapi kita bicarakan tentang apa dia? Tentang suatu cahaya, dialah yang memberi cahaya kepada yang lain. Ini dinamakan sebagai cahaya terang dengan dirinya sendiri, bukan dengan sesuatu yang lain, bukan suatu cahaya yang lain, bukan zat yang lain. Seperti mana kau dawi, seperti cahaya, fa'inahu mudhi'un bizatihi la binurin akhar za'in ala zatihi. Semata-mata cahaya. Kalau kita katakan matahari, kita terlupa tentang cahaya, tentang jirim. Matahari asing, cahaya asing. Tapi perbincangan yang ketiga ini, martabat yang ketiga ini ialah suatu cahaya yang bila maksud tentang diri, dia itu adalah cahaya, cahaya itu adalah diri. Matahari, cahaya. Tapi ini suatu cahaya yang dia adalah diri tersebut. Dialah diri, dialah cahaya. Bukan dengan sesuatu yang lain. Ini cahaya yang ketiga ini. Martabat yang ketiga ini. Yang mananya dia bercahaya dengan dirinya sendiri, tidak sesuatu yang lain yang atas diri dia. Kalau begitu, izla yakhfa ala qila anna an-nura laisa bid wala yataju ila kaun mudaan ila indonesia ila akhar. Jadi dia tidak berhajat kepada sesuatu yang lain untuk dia bercahaya. Jadi kategori yang ketiga ini, wa fi hadzal martabati syai'un wahidin wa huwa an-nuru zahirun bi nafsihi ala ayun nas wa ma adahu mudi'un bihi bi miqdari qabiliyatihi lin-nur. Jadi peringkat yang ketiga ini hanya ada satu saja. Itulah dinamakan sebagai cahaya.
Dia cahaya inilah, dia yang terang dengan dirinya sendiri. Orang melihat memang diri dia itulah juga terang, bukan sebab sesuatu yang lain. Dan selain daripada dirinya itu, terang dengan sebab dirinya. Ini cahaya. Ini satu cahaya yang dia itu bercahaya dengan dirinya sendiri. Dalam masa yang sama, dia menerangkan yang lain. Ini sebenarnya dia uraian dalam Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar pun juga menggunakan konsep begini. Lalu kata apa? Yang mana selain daripada diri cahaya itu sekadar menerima akan cahaya. Mereka itu sekadar menerima akan cahaya. Wa idza tusawwirat hadhil muqaddimata wa idza tasawwarta hadhil muqaddimata fil umuril mahsusa. Apabila kau dah fahamkan tentang apa itu cahaya berbentuk hissi, kau dah faham apa cahaya yang berbentuk material, itu tahu cahaya-cahaya lah. Bukan ini yang kamu maksudkan. Kau kiaskan, kau adaptasikan, kau alihkan kefahaman itu daripada tahap awam kepada suatu makna yang berbentuk maknawi, berbentuk rohani, berbentuk yang bukan alam ini, alam tabi'i ini. Kata Imam Imam Jurjani, fa'lam annal wujuda, sungguhnya wujud itu ialah nurun maknawiyun. Wujud itu ialah suatu cahaya yang bangsa maknawi. Jelas begitu. Wal asya'u mawjudatu aidan bil qismatil aqliyah tanqasimu ila al mawjudiyati ila salasati maratib. Perkara-perkara yang mawjud dari sudut pembagian akalnya terbagi kepada 3. Mawjud terbagi pada 3. Kita dah faham tentang cahaya tadi, faham pula tentang. Jadi kewujudan, setiap sesuatu ni kewujudan terbagi pada 3 martabat. Pertamanya martabat satu kewujudan yang diambil faedah, diambil daripada yang lainnya. Kama wal masyhur fil mahiyatil mumkinah. Jadi sebagaimana diketahui yang masyhur dalam mahiyah sesuatu yang mungkin ni. Jadi makhluk-makhluk semua ni. Jadi di situ mahiyatul mumkinah ini ada 3 perkara di situ. Pertamanya zatul mahiyal mumkinah, yang keduanya wujudnya yang diambil daripada yang lain, dan yang ketiganya suatu yang lain yang memberi faedah, yang melimpahi atasnya. Jadi ada 3 perkara. Mahiyatul mumkinah, mahiyah artinya hakikat kita, hakikat makhluk tersebut. Yang keduanya kewujudan dia pula, kewujudan yang diambil daripada yang lain. Artinya yang terjadi dengan suatu yang lain. Yang ketiga pula, siapa dan daripada mana datangnya limpahan tersebut. Jadi dalam kategori yang 3 ini, kategori yang pertama ini dia ada tiga pembagian kan. Jadi tiada syak lagi bahawasanya terpisahnya, terlerainya kewujudan pada contoh kewujudan ini apabila kita lihat kepada dirinya ialah perkara yang harus bahkan berlaku. Jadi wujud kita lain, wujud mahya lain, wujud Tuhan lain. Martabat yang kedua pula, kewujudan suatu yang mana zatnya melazimkan bagi kewujudannya atas cara mustahil berlakunya perpisahan kewujudan tersebut. Ini dinamakan sebagai wa hadza hal wajibul wujud ala mazhar jumhur mutakallimin. Ini dinamakan sebagai apa dia? Wajibul wujud. Jadi dalam ilmu kalam kita namakan sebagai Allah Taala itu ialah wajibul wujud. Zat Tuhan ialah wujud tu, wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu adalah ainul mawjud. Ainuhu, diri Tuhan. Jadi pada ketika itu al-awwalu zatul wajib, yang kedua pula dirinya yang diambil faedah daripada zatnya. Jadi
Kalau kita katakan di sini sebagai amr i'tibari semua, maka pada ketika itulah zat kemudian wujud. Tinggal yang tu. Yang ketiga, ayakuna zatu mawjudan biwujudin huwa ainu zatuhu la biwujudin mughayirin li zatihi ka hakikatil wujud. Ini perbincangan kita. Iaitulah zat yang mawjud dengan kewujudan yang mana diri zat ni itu adalah wujud. Tidak dengan kewujudan mughayirin li zatihi. Ini ka hakikatil wujud. Jadinya, saya tak cukup panjang di sini. Maksudnya di sini iaitulah wujud yang mana dengan wujud itu adalah diri hakikat segala-galanya. Ni. Sebagaimana kita faham tentang cahaya tadi. Yang lain tadi terang, nyata, yang mana nyata itu adalah terpalit daripada yang memberi cahaya tadi, yang menerangkan tadi. Itu saya katakan dahulu, yang dimasukkan dengan nur itu ialah nyata. Jadi nyata itu satu. Yang terpapar itu yang banyak. Yang nyata itu satu, yang terpapar itu banyak. Cahaya itu satu, tapi yang daripada cahaya itu nampak pelbagai-bagai hukum. Tapi hukum tu bukan cahaya, hukum itu hukum. Cahaya itu cahaya kefahaman dia. Papar bila ditarikkan cahaya, hukum tak ada. Situ tak nampak dah, tak timbul dah hukum di situ. Ni kita bincangkan sebelum ni. Dia boleh panjang lagi cerita ni. Terus. Jadi kita faham di sini macam mana? Maka bahawasanya tiada terkaya bagi yang maujud, yang mungkin kita ni, daripada maujud yang qadim sama sekali. Jadi fi kullam hatin, setiap detik, setiap masa, wujud kita ini dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala seumpama nyatanya tembok-tembok ini dengan sebab adanya cahaya. Setiap detik berhajat kepada cahaya tersebut. Cahaya tu bergalih saja maka tak jelas dah tembok, tak wujud dah tembok. Nyata, jelas, merujuk kepada wujud, merujuk kepada cahaya. Itu kita punya cara memahamkan daripada perkara yang hissi kepada perkara yang maknawi. Jangan kita ambil salah faham tentang analogi, itu yang bahayanya. Maka adanya itu ialah adanya dan zat yang maujud, dan zat maujud yang mungkin dan rupanya itu lain daripada maujud yang qadim. Jadi zat Tuhan, zat makhluk, makhluk tak sama. Zat Tuhan tu qadim, zat Tuhan tu kita tak tahu hakikat dia. Zat makhluk ni baharu. Tapi wujud dikata sini, wujud itu satu. Satu wujud dengan dirinya, satu wujud dengan yang lain. Untuk fahamkan, berikan analogi tentang nyata. Cahaya daripada konsep cahaya itu ialah nyata. Jadinya semata-mata nyata adalah dirinya. Semata-mata cahaya ialah dirinya. Dia tu cahaya, dia tu terang dengan dirinya. Yang lain tu nyata, yang lain tu terang, yang lain tu dilihat dengan sebab dia, dengan nyata dia. Bila dia tak ada yang lain. Tapi oleh kerana dia ada, nyata, maka nyata yang lain. Apabila dipaparkan kepada tempat lain, maka tak nyatalah perkara tersebut kecuali diri yang nyata tadi. Cahaya itulah. Dialah dengan dirinya nyata dan dia menyatakan yang lain. Dialah bercahaya, dia bercahaya kepada yang lain. Semata-mata cahaya adalah diri dia. Tadi tembok-tembok lah. Tembok-tembok. Bukannya cahaya. Kena faham di situ. Jadi alam bukannya Tuhan. Alam ni baru. Tuhan itu qadim. Zat Tuhan tu tidak diketahui. Zat Tuhan. Kita bicara di sini, bila bicarakan tentang wahdatul wujud, bicarakan tentang sufi, bila mereka meletakkan tentang apa dia? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Jangan sesekali kita katakan bahawasanya dulu Tuhan tidak bersifat, kemudian baru Tuhan bersifat.
Dulu Tuhan tidak bernama, baru Tuhan bernama. Kita jangan ikut golongan-golongan yang main tembak saja ni, yang mengkritik, yang mengkafirkan Ibn Arabi, yang menyesatkan. Kita jangan ikut diorang, biarkan diorang. Biarlah diorang menyanyi sendiri-sendiri. Kita faham. Kita faham kan? Asma' Tuhan, sifat Tuhan Qadim. Bila bicarakan tentang dataran tidak bernama, bukan tak ada nama. Kena faham situ. Dataran tidak bersifat, bukan tak ada sifat. Macam mana tak ada sifat, tiba-tiba ada sifat? Kalau macam tu bukan Qadim. Yang dimasukkan dataran yang tidak boleh digambarkan bererti merujuk apa dia? Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada nak memahami, mengetahui, itulah dah faham. Itulah yang dimasukkan sebagai apa dia? Konsep salbiyah. Itulah yang dimasukkan di dalam apa dia? Sebagaimana kita tidak memahami zat, memahami sifat, maka juga tidak memahami zat. Kenal zat tak boleh, kenal sifat. Dah tu tak nak kenal sifat pula, tak boleh kenal secara hakiki. Nak menunjukkan macam mana tentang zat, semata-mata zat mutlak. Apa maksud mutlak di situ? Iaitu merujuk kepada kunhiyah dia, hakikatnya tak diketahui oleh makhluk. Itu yang dimaksud dengan mutlak. Kalau kita cuba kaitkan, bererti kita dah menghadkan, kita dah meletakkan dia punya apa dia? Jamik manik dia, kita dah letakkan ciri dia. Letakkan di situ. Bila kita dah letakkan di situ, maknanya kita dah letakkan had bagi Tuhan. Itu yang dikategorikan sebagai mutlak. Mutlak artinya terlepas daripada kait. Bukan bererti tidak bersifat. Bukan bererti Tuhan tu tak ada. Bukan itu bererti Tuhan tu tidak ada zat khariji dia. Bukan bererti Tuhan itu baru ada sifat. Tak. Sejak qadim lagi Tuhan bersifat. Sejak azali lagi Tuhan itu berasma. Bahkan logik akal mereka yang mengkritik Ibn Arabi pun, kalau dia faham betul-betul, A'yan Sabita tu bila? A'yan Sabita. A'yan Sabita tu azali, qadim. Kalau A'yan Sabita pun qadim, secara automatik lah sifat asma' qadim. Jadi kita macam yang gegelung. Ini analogi ni, gegelung antara ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Dibagaikan gegelung. Artinya macam mana? Dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Cuma bila ada susunan itu ialah tajalli Tuhan tanazul. Tanazul ni bukan Tuhan berevolusi, kena faham. Tanazul ni bukan Tuhan berevolusi. Yang cerita kartun budak-budak yang kritik Ibn Arabi ni, kartun lah cerita diorang, biarkan diorang. Dia tanazul artinya Tuhan mendekatkan diri, Tuhan memaparkan, Tuhan memperkenalkan diri dia. Itu maksud tanazul. Sekadar akal manusia. Ada yang mengkritik. Lemahlah Tuhan macam tu, nak kena macam ni, macam ni. Bukan Tuhan. Yang kita belajar Asy'ariyah macam tu juga. Lemah ke Tuhan kalau tidak ada asma', tak ada sifat, tak kenal ke kita dengan Tuhan? Lemah ke? Tak. Sebagaimana kita katakan zat Tuhan itu hakikatnya tidak diketahui, artinya macam mana? Kalau kita tahu hakikat Tuhan, kita tahu akan apa nama zat Tuhan, maka ini perkara yang mustahil. Adakah kudrah Tuhan berkaitan, bertakluk dengan perkara mustahil? Nah, itulah sebenarnya kembali kat situ. Jadinya bila golongan Ibn Arabi dan semua bicarakan tentang wahdah mutlak, merujuk kepada apa dia? Merujuk tidak kemampuan manusia mengetahui hakikat Tuhan. Bukan menafikan sifat Tuhan bersifat. Tidak. Ini kalau diorang nak, ada mereka yang cuba mengkritik, membuat fitnah, itu dia tanggung sendiri di akhirat kelak nanti. Itu kerja dia. Sedangkan tertulis cukup banyak lagi dalam karya-karya membicarakan tentang sebagaimana zat qadim, sifat juga qadim, asma' juga qadim. Mereka juga mengisbatkan perkara-perkara tersebut sejak azali lagi. Kena faham di situ. Jangan silap faham. Dan zat yang maujud, yang mungkin, dan rupanya, surahnya, hukumnya itu lain daripada maujud yang qadim. Jadi zat Tuhan, zat makhluk, zat makhluk. Yang bicarakan tadi apa dia? Tentang nyata, cahaya tadi, wujud tadi. Maka keduanya itu ialah dua. Maka keduanya itu ialah dua, beza.
Zat Tuhan, zat makhluk. Dan wujud yang bermula keduanya maujud, keduanya dengan dia itu ialah wujud yang satu. Ialah bagi yang qadim itu dengan zat dan yang hadis itu dengan yang lainnya. Yang nyata sebenarnya satu saja. Yang lain itu adalah hukum-hukum. Bila kita bicara, ini sekadar untuk analogi untuk mudah. Bila kita bicarakan tentang wujud itu, yang kita katakan sebagai analogikan sebagai nyata, yang kita analogikan sebagai cahaya yang satu. Daripada cahaya yang satu pada dataran semuanya tak boleh nak faham. Tak boleh faham artinya tak boleh ketahui hakikat. Lalu terpaparnya kepada konsep wahdah dan juga wahidiyah. Maka di situ adanya asma, sifat, maka di situ ada ayan sabitah dan sebagainya. Ini adakah berbilang-bilang? Tak. Zat satu. Tapi macam mana bila kita buka tadi? Amrun iktibari. Apa maksud iktibar? Untuk faham, sekadar faham. Jelas itu Semuanya adalah satu. Wahidiyah itu dari sudut asma dan sifat dan sebagainya. Tapi zat itu satu. Esa. Baik. Lalu daripada situ, daripada yang satu ini, yang satu kita katakan tadi sebagai wujud, sebagai nyata. Sebagai nyata. Daripada yang nyata, semua ini nyata dengan satu. Yang mana kalau kita kata bicara tentang wahidiyah, bicara tentang ayat sabitah, semuanya tentang apa dia? Satu. Nyataan satu tadi. Sampailah peringkat ke penciptaan manusia, penciptaan alam, penciptaan tentang wujud khariji. Dinamakan sebagai wujud khariji. Kita ada wujud dinamakan sebagai wujud fi ilmillahi ta'ala. Kena faham itu. Bila sebut saja mahiyah manusia, makhluk, yang sabita, dia tidak sama sekali, tak akan sampai bila-bila mencium, menghidu bau kewujudan. Wujud mana-mana? Wujud khariji. Dia tetap wujud dalam ilmu Allah Ta'ala. Wujud di situ bukannya wujud dia. Bukan. Kalau dia hanya, kalau ibarat dalam perbincangan ilmu kalam, dinamakan sebagai amrun iktibari atau hal. Selesai situ. Sampai bila-bila dia tak akan bertukar menjadi wujud khariji. Tidak. Allah menciptakan alam, artinya Tuhan menjadikan jisim. Jisim kita ini baru. Jisim makhluk bukan Tuhan. Tuhan. Jisim ini baru lagi sebab Tuhan itu tidak Tuhan itu tak sama dengan makhluk semua. Jisim ini baru. Ini pertama kewujudan kita dalam ilmu Allah Ta'ala dinamakan sebagai ayan sabitah. Kemudian Allah Ta'ala wujudkan kita. Allah Ta'ala jadikan jirim. Dia jirim kita, zat kita. Jadi zat kita ni baru. Tapi kalau berbincangan dalam golongan sufi, kita ini yang dimasukkan dengan wujud khariji ini memang diri kita, dia bukan Tuhan. Bila dimasukkan dengan jirim-jirim. Tapi dengan maksud nyata, dengan maksud jelas, dengan maksud apa dia? Punca tadi tu tetap satu. Wujud makhluk, wujud segala makhluk dengan wujud Tuhan adalah satu. Dia dengan nyata diri sendiri, yang lain itu nyata dengan dia. Dengan maksud yang lain macam mana? Semuanya adalah pancaran. Itu dia maksud dengan pancaran. Bukannya berevolusi begitu, tidak. Itulah tempat asasnya. Wujud itu semuanya memaparkan yang satu. Yang wujud kita ni baru lagi ada. Bahkan kita ini sentiasa mati dah, hilang dah. Habis tubuh badan kita dah. Jadikan barulah yang baru. Sedangkan yang nyata itu tetap satu. Hukumnya berbeza-beza sekadar mana dia menerima pancaran tadi, menerima kenyataan tadi. Jadi bicarakan tentang yang makhluk-makhluk tadi, membicarakan macam mana? Membicarakan tentang asma dan juga sifat-sifat Tuhan. Itu untuk alam-alam kita mengetahui. Jadi kesimpulan macam mana? Jirim manusia itu, zat manusia itu bukan wujud Tuhan. Jirim manusia. Zat Tuhan, zat Tuhan. Tapi zat Tuhan itu adalah wujudnya, nyatanya yang lain. Kena faham situ. Maka yang qadim itu ada dengan wujud yang ialah diri zatnya. Dan yang hadis itu mewujud dengan wujud yang ialah diri zat yang qadim.
Dan tiadalah yang qadim itu, dialah diri zat yang baru. Ni kau faham sini. Jadi tiadalah yang qadim. Jadi Tuhan itu dia bukanlah diri Tuhan itu ialah diri makhluk lain. Macam mana Tuhan bukannya berjirim, Tuhan bukan bertempat. Kita ini bertempat, kita berjirim. Yang datanglah si yang kartun ni pula, dia kata kita ni manusia ni, makhluk ni keluar daripada diri Tuhan. Apa dia ingat apa dia? Cerita ulat-ulat jadi 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 lalat ke? Bukan, ni kan kita katakan a'yan sabita tidak sama sekali menghidup apa dia? Menghidupkan kewujudan. Tak sama sekali dia tak akan berubah. Tak akan berubah yang qalbul haqaiq. Situlah dia tempatnya. Yang lain ini kita ini yang bicarakan tentang alam yang luaran ini dinamakan sebagai gambarannya dan juga hukum dia. Hukum apa yang telah Allah Ta'ala tahu di situ. Bahkan tiap-tiap satu daripada keduanya itu berlainan bagi yang lainnya pada zatnya dan juga sifatnya. Zat Tuhan lah, zat makhluk. Sifat Tuhan itu qadim, sifat kita ini baru beza. Dan jikalau berhimpun keduanya pada zuhur itu dengan wujud yang satu, nampak? Berhimpun pada jelas, pada nyata dengan wujud yang satu. Dan sabit ain dengan dia, maka bahawa wujud yang satu itu bagi yang qadim dengan zatnya, dan bagi yang hadir itu dengan yang qadim tiada dengan zatnya. Ini dikatakan sebagai bila cahaya meledak, nyata yang lain cahaya itu tetap cahaya. Cahaya tetap cahaya, tapi yang lain menerima cahaya. Cahaya. Yang lain tu dia bukan cahaya, dia nyata dengan sebab adanya yang lain nyata. Jadi nyata dia dengan kenyataan dengan kenyataan yang cahaya. Dia tidak apa-apa. Dia semata-mata diri dia adalah gelap. Tapi dia jelas, dia nyata dengan nyata yang sendiri tadi. Itu kena fahamkan di sini. Lampu-lampu kan kapek-kapek lah. Kapek-kapek lah. Tapi kita bayangkan tadi, kita fahamkan kalau lampu ni dia jirim. Kita bayangkan lampu itu sendiri adalah cahaya. Kita fahamkan di situ. Maka wujud yang satu itu pada yang qadim itu wujud mutlak. Ini yang bukan sebagai wujud mutlak. Fahamkan di sini, bila kita membicarakan tentang cahaya, jangan kita duk bayangkan, kalau macam tu adalah zarah. Kita boleh ukur zarah, juzuk. Jangan fahamkan macam tu. Ini jadi masalah ni. Jadi kalau macam tu dinamakan sebagai wujud yang kulli. Bila sebut saja wujud kulli, bila sebut saja cahaya, bila sebut saja nyata, dah kena setiap juzuk-juzuk itu mengambil peranan nak menamakan sebagai cahaya. Bukan begitu. Kita hanya melihat semata-mata nyata. Jangan kita melihat kepada terjuzuk-juzuk, tidak. Semata-mata nyata, itu kita kena faham. Ini jangan salah pada analogi. Jadi yang pada yang qadim itu wujud mutlak. Wujud mutlak macam mana? Bukan gabungan semua nyata-nyata ini, tidak. Atas wujud mutlak, di atas wajah yang tiada lebih besar daripadanya. Jadi suatu kenyataan, satu cahaya yang mutlak bahkan daripada itlak, yang kita tidak tahu hakikat sebenarnya nyata itu macam mana dah. Last. Dah kita tak boleh nak berikan dia punya kait-kait dia dah. Yang lain, yang penting nyata kita alam ini dengan kenyataannya. Bukannya nyata pada alam ini sebagai juzuk nyata Tuhan. Bukan. Dan pada yang baharu itu jelah wujud yang muqayyad. Wujud muqayyad dengan macam mana? Kita fahamkan akan kewujudan, kita fahamkan akan kenyataan yang ditajallikan oleh Allah Ta'ala pada makhluk-makhluknya
di atas wajah yang layak dengan baharu yang lebih rendah daripada wajah yang pertama, sebagai rendah yang jadi ia pada jihad yang baru tiada daripada jihad yang qadim. Jadi bila lihat kepada nyatanya alam pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai nyata. Dan nyata tadi jelas pada alam ini, pada makhluk-makhluk, pada papat tadi berbeza antara satu dengan yang lain. Jadinya di situ dikaitkan dengan kenyataan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Sedangkan nyata sebenar-benar jelas itu tidak boleh dikaitkan. Ya, macam mana? Diserahkan kepada Tuhan. Yang kita faham sekadar nyata diri kita. Oleh kerana itu yang bicarakan tentang apa itu? Bila ditajalikan kepada siapa? Yang cerita-cerita itu. Hasan Basri Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami lah Hasan Basri itu. Yang kalau apabila Hawish apa yang seorang abid yang dia merasa diri dah berjumpa dengan Tuhan. Bila orang tanya dia, kan bagus kalau kau jumpa dengan Abu Yazid Bustami ke apa? Inilah Abu Yazid Bustami. Kalau kau jumpa Abu Yazid Bustami kan Hasan Basri. Abu Yazid Bustami ya. Abu Yazid Bustami. Alangkah elok aku kalau berjumpa dengan Abu Yazid Bustami dia. Dia kata, macam mana apa aku nak sibuk dengan Abu Yazid ni? Aku dah tengok Tuhan dah. Dengan maksud bukan tengok, bukan lihat begini. Kita ada cerita belum dulu ni? Ada. Oh, itu cerita menarik. Dia kata aku dah tengok Tuhan, bukan maksud tengok tu lihat di dunia, tidak. Artinya musyahadah. Tajalli semua tu cara. Berapa lagi nak tengok Abu Yazid? Nali yang seorang ni kata, kau kalau tengok Abu Yazid lebih baik daripada melihat Tuhan. Sebab satu sekali bukan macam itulah. Yang dimaksud dengan di situ ialah melihat pentajalian. Sebagaimana kau lihat tu merujuk kepada musyahadah, merujuk kepada tajalli, begitulah juga melihat kepada Abu Yazid tadi. Lalu Abu Yazid bila dah dia biasanya dia desak, pergi juga. Tunggu Abu Yazid. Bila nampak Abu Yazid, terus dia pengsan. Pengsan ke mati bukan macam tu. Tak ingat cerita dia. Tengok balik. Jadi Abu Yazid mengatakan, dia tengok, selama ini dia melihat Tuhan, artinya musyahadah Tuhan, tajalli Tuhan pada alam yang lain, pada makhluk-makhluk yang lain, sekadar kemampuan dia. Jadi Tuhan mentajalli sekadar kemampuan dia. Tapi bila dia melihat Abu Yazid tadi, sekadar kemampuan Abu Yazid, maknanya over limit, over. Jadi dia lihat pada yang lain sekadar kemampuan dia, kemampuan dia. Tapi bila lihat kepada Abu Yazid tadi, sekadar kemampuan Abu Yazid. Bila bagi itu, voltan tinggi dah pun, terus jatuh. Terjatuh di situ. Ini antara contoh tadi Baiklah. Dan mula menghampirkan yang demikian itu, artinya takribul fahmi, mendekatkan faham itu ialah lihat bintang pada yang langit, kecil. Jadi langit nampak kecil di sisi ahli bumi, serta ketiadaan berubahnya daripada besar yang ialah padanya. Jadinya tengok daripada kecil, daripada dunia ini nampak macam kecil, sedangkan ke atas sana ialahnya besar. Dia tak berubah pun. Tapi bila turun bawah makin berubah. Bila makin lama tengok bulan, nampak macam kecil je. Bila naik makin lama makin besar. Sedangkan bulan tu tak berubah. Tapi pemandangan itu nampak macam berubah. Maka besar itu apabila nyata ia dengan lawannya. Besar itu nyata dengan lawannya. Dan ia itu kecil daripada jauh, tiada lazimlah. Jadi nampak besar tak besar, apa nama, bila kita adukan dengan sesuatu yang lain, nampaklah kecil nampak besar. Ambil duit shilling, nampak besar, duit shilling tu besar lagi daripada bintang tersebut. Dan iaitu kecil daripada jauh, tiada lazimlah oleh bahawa ada ia sungguhnya berubah ia daripada barang yang ialah di atasnya. Jadi bukan maksud bintang tu berubah jadi kecil, tidak. Dan begitu juga
ada Allah yang mutlak. Ada Allah yang mutlak apabila nyata ia di atas segala yang baharu, yang difardukan, yang ditakdirkan, ada yang dikaitkan, tiada lazimlah bahawa adalah ia sungguhnya telah berubah ia daripada barang yang ialah di atas, daripada itlaknya. Jadi bukanlah Tuhan itu menjadi makhluk. Bukanlah berubah Tuhan itu daripada itlak tiba-tiba dikaitkan, tidak. Maka bahawasanya wujud yang mutlak tiada menerima bahagi ia sama sekali. Dia tak berubah. Dan tiada berubah-ubah ia. Dan betapalah makdum dengan ketiadaan yang mawujud yang benar. Dan sungguhnya berubah dan tabdil itu terkena di atas segala zat yang baharu. Jadi yang berubah-ubah ni hukumnya dia yang berubah-ubah beza-beza itu ialah tembok. Tengok sini putih ke? Tengok sini dah gelap. Nyata putih, nyata ke gelap. Nyata tu nyata, putih tu putih. Ibarat begitu kita faham. Dia tak akan berubah, tetap jatuh. Tetap je, jelas, tetap cahaya. Maka Allah Ta'ala itu mengubahkan dengannya. Jadi makhluk itu mengubah itu makhluk Allah Ta'ala yang ubahnya, jadikan betapa kehendaknya kehendak Tuhan dan memindahkan dia daripada Adam. Jadi alam ini daripada tiada, yang asal itu kepada wujudnya yang baharu. Tuhan yang mengalihkan. Datang yang ialah wujudnya Subhanahu wa Ta'ala, maka bersifatlah dengan wujudnya Subhanahu wa Ta'ala di atas had yang munasabahkan dia. Seperti mana ada ia bersifat dengan dia pada wujud yang bangsa alam itu daripada ketiadaan terbang Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu mengubahkan dia betapa kehendaknya. InsyaAllah kita mula lagi pada masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqan min tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.